Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang. Salam reformasi daripada saya Iswardi Morni yang bersiaran langsung daripada Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya nama ni? Hang Tuah Jaya bukan Hang Jebat Jaya. Jadi Hang Tuah Jaya di Melaka, bandar bersejarah. Bersama dengan dua tetamu istimewa saya hari ini. Hari itu saya travel di Perlis, saya travel di Kedah, saya travel di Penang. Hari ini saya pergi Melaka. Mungkin ramai orang Melaka tanya kenapa tak beritahu pergi Melaka. Dia last minute. Jadi saya pun tak tahu sebenarnya saya kena pergi Melaka ke ni. So semalam saya dekat KL kan. Last minute dia jemput, so kita datanglah ke Melaka. So bersama dengan saya hari ini adalah saudara Prakash daripada AMK. Sekarang ni jawatan Ketua AMK Melaka. Ketua AMK Melaka, dan juga Datuk Halim, pengurusi MPN Negeri Melaka. Pengurusi MPN Negeri Melaka. Kita akan membicarakan beberapa isu yang hangat sekarang ini berkenaan dengan apa orang kata pengkhianatan. Terutama bila kita menyentuh tentang negeri Melaka ni, negeri yang bersejarah dan juga banyak sejarah yang baru. Disebabkan kejatuhan antara negeri yang terkesan dengan kejatuhan. Saya tak sentuh yang kejatuhan, saya sentuh yang sebelum itu, iaitu bila Melaka menjadi satu negeri yang menang PRU ke-14. Paling orang tak sangka, tak diduga. Johor tu satulah, Melaka tu satu, Negeri Sembilan satu. Tetapi Melaka ni, orang kata kekuatan Ali Rostam masa tu, dan juga Menteri Besar dia Idris Harun masa tu. Orang kata, saya berborak on the ground masa tu lah, mustahil dia kata Melaka akan jatuh. Ini PRU 14 ni. Dia kata Melaka ni mustahil jatuh. Johor kita nampak gerakan, Negeri Sembilan kita nampak gerakan, masa tu dah ada. Tapi Melaka masih senyap, tuk dia meletup. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit bagaimana gerakan secara umum lah menyebabkan kemenangan tu boleh berlaku pada PRU ke-14, Datuk. Sila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Iswandi yang jauh diterbangkan daripada Sarawak dan merata negeri dia pergi dan membuat FB Live. Terima kasih dan selamat datang ke negeri yang banyak sejarah dan sejarah baru banyak tercipta. Okey, berkenaan dengan Melaka pada PRU 14 2018, memang kata-kata dalam keadilan sendiri pun dan keseluruhan dalam PA sendiri pun tak menyangka satu kemenangan pada negeri Melaka walaupun majoriti dia dua kursi. Jadi bila benda tak dijangka ni, bila kita dapat kemenangan, kita jadi macam nak buat apa lepas ni. Bila kita dah ambil kerajaan, terkejut apa kita nak buat lepas ni. Jadi ni semua perancangan manusia, tapi perancangan Allah tu adalah lebih baik. Dan kita telah mengambil pendekatan, dan juga kita pun berjumpa dengan seseorang untuk mendapatkan pandangan macam mana cara kita dari segi pelantikan Ketua Menteri, angkat sumpah Ketua Menteri, semua ada orang yang guide kita. Sebab kita tak tahu, sebab Melaka ni tak pernah jatuh sejak merdeka. Tak pernah jatuh daripada Barisan Nasional kepada pembangkang, mana-mana pembangkang. Tapi alhamdulillah kita mencapai kemenangan. Tapi walaupun tak lama, tapi kerajaan negeri yang di bawah pimpinan Saudara Adli dah bagi madu dah pada rakyat Melaka. Ini buat permulaan. Mungkin peranan AMK, Prakash. Peranan AMK, kita tahu masa Kongres hari itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah ungkapkan perkataan Sikitol. Kita tahu Kesultanan Melayu Melaka ni jatuh oleh kerana Sikitol, dan di Melaka juga kita jatuh hari ini. Pakatan Harapan jatuh di Melaka adalah disebabkan 4 orang Sikitol, 2 daripada Bersatu, 1 daripada Keadilan, dan juga 1 daripada DAP. Dan sebelum itu, seperti dikatakan oleh Datuk Halim, sebenarnya Pakatan Harapan Melaka melalui kerajaan negeri telah melakukan pelbagai inisiatif. Tetapi akibat pengkhianatan terhadap mandat rakyat ini, kita telah menghadapi perubahan landscape politik di negeri Melaka yang telah merugikan rakyat negeri Melaka. Sebab kita tahu
di Pakatan Harapan ni kita telah melakukan pelbagai inisiatif. Kita memberikan rumah percuma, kita memberikan basuh percuma dan pelbagai lagi saya boleh namakan. Tetapi oleh kerana mereka tamakkan kuasa dan juga wang ringgit, mereka melompat pergi ke Perikatan Nasional untuk menubuhkan kerajaan. You rasa bahawa itu motivasi sebenar mereka melompat ataupun ada benda lain? Kalau mereka rasa perjuangan nak mereformasikan negeri adalah tujuan utama mereka, sudah semestinya mereka berada di pihak Pakatan Harapan. Tapi itu bukan tujuan mereka. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan jawatan, untuk mendapatkan semula esko mereka, kerusi mereka, dan juga untuk mungkin mereka ditaburkan dengan habuan. Datuk rasa lepas ini peluang mereka untuk okey, menang kita tak layak predik lah, menang kalah itu kita tak layak predik. Tetapi Datuk rasa contohnya satu daripada DAP, dua daripada Bersatu, satu daripada Keadilan. Adakah Datuk rasa bahawa peluang mereka untuk bertanding lepas ini ada? Kerana kita tahu semua kursi dia bertandingkan ini adalah either macam DAP adalah kursi lawan dengan UMNO. Keadilan pun kursi lawan dengan UMNO. Dan dua Bersatu dia pun kursi lawan dengan UMNO. Takkanlah UMNO nak lepas 4 kursi ni. Datuk rasa macam mana? Adakah mereka akan negotiate ataupun UMNO akan merampas kuasa ataupun PAS akan tandingkan situ kan? So peluang mereka macam mana Datuk rasa? Okey, pada saya macam ni. Ni saya punya pandangan sendiri lah. Okey, sekarang ni yang 4 ni dia khianat dengan PH dalam daripada parti masing-masing. Dia melompat ke, lebih senang cakap masuk ke PN lah. Okey, kalau dia boleh khianat dengan PH, dia akan boleh khianat dengan PN pula. Betul. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau kita tengok bila kerajaan PN ni, Perikatan Nasional ni ambil alih, lantikan politik daripada Bersatu dengan PAS pun tak dapat. Oh, Bersatu dengan PAS pun tak dapat lantikan politik? Ya. Ada pun yang bawah-bawah. Jalan MPKK. Kalau pada saya, di peringkat pengurusi JPKK pun Bersatu tak dapat. Ahli majlis pun dia tak dapat. Tak dapat. Semua bagi pada siapa? UMNO. Bagi UMNO lah. Oh, PAS pun tak dapat. PAS pun tak dapat. Jadi sebenarnya PAS dengan UMNO pun bergolak lah. Bergolak. Sekarang mana sekarang ni apa yang dia nak dapatkan kerajaan Melayu, sekarang betul lah dia dapat. Betul. Tapi di segi pentadbiran tu lebih teruk daripada BN dulu. Sebab banyak jawatan-jawatan yang telah direka cipta untuk nak memasukkan puak-puak mereka. Pada saya sebenarnya, kalau saya baca WhatsApp daripada Wabi Adli ni, kenyataannya pendapatan kita 6 bulan pertama ni tak silap 124 juta. Tapi perbelanjaan kita dah 154 juta. Maknanya kita lebih kurang lah, saya baca tadi sekali imbas kita dah deposit 35 juta. Betul. Maknanya sekarang ni nak menghadap lagi bila moratorium ni berakhir pada bulan 9. Bulan 10 ni rakyat di bawah akan terasa lebih teruk. Dia mula membayar. Dah mula membayar. Sekarang lebihan duit rakyat ni ada 2,000 ke 3,000. Sebab rumah, kereta dan pelbagai pinjaman hutang tak perlu bayar. Tapi bila bulan 10 benda ni dah start bayar, akan berlaku masalah atau himpitan hidup yang lebih teruk pada rakyat di bawah. Okey, daripada segi anak muda lah, perasaan di Melaka lah, we're talking about Melaka. Kadar pengangguran sekarang ini ada tak ternampak kesan-kesan daripada kesan COVID, kesan ekonomi ini kepada penduduk, terutama di kalangan anak muda sekarang ni yang berlaku di kawasan Melaka, as you say it? Kalau nak cakap dari segi Melaka. Negeri Melaka, kita tengok PKP, PKPB dan juga sekarang PKPP. So dalam masa ini Melaka ni kita kena tahu adalah satu negeri sektor pelancongan. Betul. So negeri ini mengharapkan pelancong untuk datang ke Melaka untuk menghidupkan ekonomi di sekitar negeri Melaka. Dan kita tahu di Melaka ni kebanyakan hotel-hotel telah ditutup. Hotel 5 star, Hotel Ramada, kalau Agung datang, Agung akan tinggal di Ramada pun telah ditutup. Oh, dah tutup. Akibat itu ramai telah hilang pekerjaan. So bukan satu hotel je, kebanyakan hotel-hotel di Mahkota Central dan banyak hotel. So anak muda yang kebanyakan yang bekerja di hotel-hotel ini telah hilang pekerjaan. So ini telah memberikan impak dari segi kehidupan seharian mereka,
dan juga sara hidup mereka amat terjejas. Saya tengok macam hotel mewah. Saya tak tahulah apa nama? Hilton. Hilton. Biasanya on average on a good day berapa? 300-400 punya satu malam. 180 je saya tengok. Betul. So macam Hilton 180 kan. So dia nak tak nak dia kena buat Betul. Dia nak survive juga. Okey, itu daripada segi industri pelancongan. Bagaimana pula industri contoh perkilangan ataupun industri perindustrian. Saya tengok Melaka ni pun boleh Kawasan juga industri, kawasan betul. industri juga. So benda tu terjejas tak, terutama daripada pelabuhan-pelabuhan luar, ada tak? Anyone of you can comment on that? Dari segi pelaburan, kita telah menghadapi pertukaran kerajaan. So saya yakin kebanyakan pelabur-pelabur di luar itu tidak yakin untuk melabur di negeri Melaka disebabkan satu pandemik COVID-19, satu lagi ketidakstabilan politik di negeri Melaka. Dia Melaka. Okey. Ketua Menteri dia panggil kan, Melaka ni Ketua Menteri Raja Sarawak. Ketua Menteri, so far performance selepas 100 hari, lebih 100 hari. Dah lebih satu. Okey. Datuk, macam mana your comment on dia punya performance setelah lebih 1 hari daripada seorang ketua pemangkang lah kira itu lah, dan pengurusi MPN kan? Pemangkang. Sila. Okey, macam Ketua Menteri sekarang ni yang Amat Berhormat Datuk Sulaiman, dia berasal daripada Dun Lendu, Parlimen Meja Tanah. Oh, okey. Di situlah saya duduk juga, di Parlimen Meja Tanah. Parlimen Meja Tanah. Dan di Meja Tanah unik dia pula ada 3 giant lah. Okey. Ketua Menteri, Speaker dan Timbalan Menteri di Parlimen Meja Tanah. Okey, Ya, itu ya, betul. kita tinggalkan dulu. Okey. Yang saya tengok Ketua Menteri sekarang yang bukan mandat rakyat, tapi apa yang saya lihat sekarang ni, saya tak nampak apa pun. Tak ada dapat perubahan. Dia 100 hari. 100 hari saya tak nampak apa. Sebab apa? Dia tak boleh mengatasi Ketua Menteri yang dulu, iaitu mantan Ketua Menteri dulu, iaitu Wabi Adli. Wabi Adli. Sebab apa saya tengok sekarang? Yalah, kalau kita nak cakap hari bertemu rakyat tak boleh sebab kita dalam PKP. Betul. Okey, tapi dia sebagai Ketua Menteri, dari segi lawatan ke Dun-Dun pun saya tak nampak. Okey, walaupun PKP sebenarnya dia ada lesen khas. Ya, betul. Lesen lah betul dia nak pergi. Betul. Itu bukan alasan sebenarnya. Tapi yang macam hari bertemu rakyat tu maybe tak boleh lah sebab Yalah, tak PKP. boleh lah. Tapi untuk dia pergi ke Dun-Dun, lesen dia besar. Lesen dia besar. Betul. Macam masalah banjir pun ada sekarang. Betul. Lepas tu yang susah, sebab saya pernah pergi ke kawasan dia di Dun Lendu. Bagikan sumbangan, memang terjumpa betul-betul rakyat yang terlalu susah. Terlalu susah. Dalam pada masa PKP. Masa PKP Di kawasan Dun di dia kawasan sendiri. Dun Lendu. Dia masa kita merintah PA dah lulukan rumah kuli rakyat. Okey, Tapi betul. sampai yang saya pergi tu hari memang tak ada. Okey. Tapak ada tapi pemikiran rumah tak ada. Mungkin Datuk boleh cerita apa dia rumah peduli rakyat tu? Rumah kuli rakyat ni yang disediakan khas untuk rakyat di Melaka lah oleh kerajaan negeri Percuma. tanpa bayar apa-apa. Oh, percuma. Percuma. Dia bagi. Ui, berapa besar? 2 bilik 30,000. Dua bilik? 3 bilik 37,000. Harga dia. Harga Harga. dia. 2 bilik 30,000, 3 bilik 37,000. Ya. Disediakan tapi diberi secara percuma Cara percuma kepada Rakyat yang kepada kena rakyat susah. yang susah. susah. Okey, dia ada kriteria adalah. Ya. Sebab rumah penduduk rakyat yang kerajaan negeri bawah PA ni sediakan memang lagi baik daripada PPRT yang kerajaan PN. Beza dia, PPRT ni siling tak ada, longkang pun tak ada. Tapi rumah penduduk rakyat 30,000 komplit semua. Siling Luas. ada, setiap bilik ada kipas, dapur pun kita sediakan. Dah dibagi semua dah. Dah dibagi Complete. semua. Almost finish lah, tak finish. Ni kira lam kaki masuk kan. Lah. Tak Tapi perlu tambahan. apa jadi sekarang? Sekarang ni bila peralihan kerajaan ni ada yang dah lulus tapi belum dilaksanakan. Rumah tu tak dibuat. Tak dibuat. Ni yang terjadi pada satu kita punya satu masyarakat di Lendu masih lagi duduk di rumah macam lebih baiklah waktu bangsa luar macam Bangla duduk lagi cantik rumah Lagi cantik daripada- rumah dia daripada penduduk negeri itu sendiri. Ya. Jadi selama BN memerintah berpuluh tahun sejak merdeka tu, dia tak berjaya pun memikirkan kaedah untuk penyelesaian masalah kemiskinan. Betul. Sedangkan 22 bulan Pakatan Harapan memerintah tu, kita dah boleh fikir bagaimana nak dapatkan dana. I think the keyword sebenarnya ketirisan. Betul. Ketirisan. Ketirisan. Sebab kalau kita tengok kan, kalau benda tu projek tu katakanlah kita 100 million, kita spend 100 million. Tapi isu dia bila ketirisan, kadang-kadang 100 million kita spend 50 million. Betul. 50 million potong 2 lagi. Betul. Itu yang jadi masalahnya.
Jadi bila kita betul-betul spend 100 million kepada 100 million projek, itu yang rakyat dapat manfaat. Ya. Betul. Okey, kalau kita tengok on the ground sekali lagi lah, daripada segi pemerintahan sekarang ni. Okey, mungkin Saudara Prasan boleh cerita. On the ground, daripada segi pemerintahan pula, kalau kita tengok sekarang ini, what is your opinion? Tadi Datuk ada bagi opinion on dia punya ni, Ketua Menteri. What is your opinion 100 hari or onwards kepada Ketua Menteri yang ada sekarang? Okey, saudara-saudari, saya nak cakapkan saya sebelum ni dalam 22 bulan tu saya menjadi setiausaha khas kepada Ketua Menteri Melaka untuk menjaga hal ehwal masyarakat. Seperti Datuk Halim memberitahu sebelum Masyarakat ni, India? Ke tak, masyarakat umum? keseluruhan. Okey, So sebelum ni macam Datuk Halim memberitahu setiap minggu Ketua Menteri Melaka akan berjumpa dengan rakyat. Kita adakan hari bertemu rakyat. Mungkin hari bertemu rakyat tu boleh dimulakan semula, tetapi semalam dalam persidangan Dewan Undangan Negeri, Datuk Haji Sulaiman, Ketua Menteri sekarang, telah memberitahu kita tidak perlu lagi membuat hari bertemu rakyat. Sebab dia bagi tahu hari-hari adalah hari bertemu rakyat. Alasan? Sebab dia kata hari-hari dia bertemu rakyat. Tapi sebenarnya kita telah khaskan hari itu supaya ada rakyat yang ingin bertemu dengan Ketua Menteri boleh datang. Hari-hari melihat rakyat. Hari-hari. Bertemu lain. Bertemu lain. Melihat tu kita tengok buka cakap kita okey nampak rakyat. Bertemu tu lain. Sebab rakyat nak pergi pejabat dia bukan boleh. Betul. Soal orang. Saya setuju. Bertemu tu maksudnya dia pergi kepada rakyat. Rakyat pergi kepada dia, itu bukan bertemu. Betul. Itu rakyat datang nak mengadu dah. So itu hujah yang dimainkan oleh beliau semalam dalam persidangan Dewan Undangan Negeri. Dan seperti kembali kepada soalan, apa perbezaan antara kita dengan Pakatan Harapan selama 100 hari dan ke atas di bawah pentadbiran kerajaan pintu belakang ini, adalah saya nampakkan bila saya turun ke bawah semasa PKP untuk memberikan barang makanan kepada mereka, feedback daripada bawah adalah apabila barang makanan daripada kerajaan sampai kepada ketua-ketua cawangan, ketua-ketua cawangan daripada parti politik mereka hanya memberikan barang makanan tu kepada saudara mara mereka, kepada kawan-kawan mereka yang tidak susah. Yang susah, rakyat yang susah tidak mendapat barang keperluan makanan tersebut. Macam kita tahu banyak daripada mereka terjejas dari segi pendapatan. Ada yang mempunyai pendapatan seharian, yang tidak mempunyai pendapatan semasa PKP. Mereka semua terjejas. Mereka memerlukan makanan, tetapi kerajaan ini tidak menampakkan masalah mereka adalah satu masalah utama kerajaan negeri. Betul. Okey. Balik kepada cerita politik kita, ada seseorang dari Bersatu, saya dengar lah dari Bersatu yang bercita-cita jadi Ketua Menteri Melaka Bersatu. Ya, ada. Jadi saya ikut bacaan saya lah. Saya ni orang Sarawak, mungkin jauh kan. Saya salah faham ke apa kan. Mungkin Datuk boleh ceritakan naratif dia, orang siapa yang bercita-cita tu dan kenapa dia tak jadi Ketua Menteri Melaka padahal beria-ia dia melompat untuk jadi Ketua Menteri tu. Okey, ini pandangan peribadi saya lah. Peribadi. Okey. Mungkin di rakyat Melaka ni semua tahulah siapa dia. Dia dulu asal pun pada UMNO. Tapi dia Melaka, orang luar mungkin tak tahu tu. Cerita sikit siapa. Dia Sebut asal nama dia. daripada UMNO. Bila krisis UMNO ni berlaku, tentang Mahyudin buka cerita pasal MDB, dia dipecat, Safi Abdal digantung, Mukris dipecat. Jadi tertubuhnya Bersatu. Dan Bersatu di pusat ni, di Melaka ni awal dia yang menerokai Bersatu di Melaka ni adalah Pak Wan lah, atau Muhammad Ridwan Yusof, YB Parlimen Alu Gajah. Menteri Kereta Terbang. Menteri Kereta Terbang. Kereta terbang. Okey. Lepas Melaka ni. lepas dia masuk, Lepas tu Esko, dia bekas Esko Pemuda UMNO, iaitu YB Rafiq. Lepas tu YB Afendi ni dia asal dia bukan ahli politik. Yang di akademik. Dia akademik. Lecturer lah. Lecturer di MMU MMU. yang dipahamkan. Cuma yang betul-betul YB Rafiq ni lah daripada UMNO, dia masuk Bersatu dan bertanding di payung rumput. Patut payung rumput tu kita punya seat. Betul. Tapi kita sanggup bagi kat dia. Sanggup bagi kat dia atas perjuangan untuk rakyat. Untuk rakyat. Dan bila menang dilantik sebagai Esko. Esko dikatakan Esko kanan. Esko kanan pula tu. Esko kanan. Selepas Ketua Menteri dia adalah Esko yang Macam timbalan. macam timbalan. Diwujudkan. Dan juga kira Esko pelaburan. Apa dia labur saya tak tahulah. Lebur dia lah. Dia lebur ke dia labur kita tak tahu. Tapi dialah yang bercita-cita nak jadi Ketua Menteri. Dan bila perayaan kerajaan dulu pada PN yang yang khianatan berlaku,
Nama dia sebenarnya diangkat sebagai Bakal Ketua Menteri. Bakal Ketua Menteri. Tapi UMNO ni dia bukan orang yang bagi cara mudah. Betul. Dia akan tekan apa segi pun janji UMNO dapat. Dia akan tekan mana segi pun dia nak dapat juga. Jadi bila tekanan tu berlaku, sekarang Datuk Sulaiman lah daripada UMNO juga. Daripada UMNO juga. Ah, So akhirnya dia 4 orang ni nak melompat kononnya daripada exco kanan ni. Dia kalau pusat tu timbalan Perdana Menteri lah. Kepada sekarang ni dia pegang apa? Dia exco Belia dan sukan. sukan. Exco yang keempat. Exco yang keempat, yang paling bawah. Yang paling bawah. Daripada yang paling atas kepada yang paling bawah sekarang. Yang YB jalani dengan YB Nizam okey lah. Exco yang sama dalam Dia PN, dikekal dapat kan? dalam PN dia kekal. Kekal. Effendi kekal, tapi dia ni ibarat pada saya kalau dah jadi exco kanan turun ke bawah. Malu. Dah malu dah. Malu. Air muka dah tak ada dah. Dah lah kau khianat. Dan dapat pula lagi teruk daripada apa yang kau dapat sebelum ni. Dia umpama dia tinggalkan laki dia untuk lelaki lain, dapat lelaki tak ada rupa-rupanya kaki pukul, miskin, penipu, kaki perempuan lagi teruk daripada lelaki dia. Sebenarnya itulah bila orang tua cakap dulu orang tamak selalu orang tamak selalu belilah dia. Macam FND dengan jawatan Ketua Menteri. Bukan macam anjing dengan wayang. Kan anjing dengan wayang dia kata kita tuduh dia anjing pula. Tak ada mana yang macam tu. Jadi dalam keadaan sekarang ini karma lah kita katakan. Ini baru karma yang singkat. Dia ada macam kita kata Tuhan by cash lah. Macam ini. Tapi kita kena faham dalam situasi yang ada sekarang ini, dia ke mana lepas ini? Tu. Dia kena tanya soalan, politically dia ke mana? Dia tak lagi ke mana dah. Dia politically nak jadi Ketua Menteri dah gagal, jatuh pula exco paling rendah, belia dan sukan. Bajet belia dan sukan ni paling cikai lah orang katakan. Menteri belia dan sukan pun belum tentu bagi kat dia. Betul. PKP pula apa bajet dia nak buat? Belia dan sukan kan. Jadi dalam keadaan sekarang ini dia telah memalukan diri dia sendiri. Itu saya kata Sikitul yang akhirnya bukan setakat Belanda pula, Portugis masuk, penjajah masuk, negara dihancur dengan dia dan tanah air dia sendiri habis dihancurkan. Ini adalah satu petanda yang paling jelas bahawa pengkhianatan ini tidak membawa manfaat bukan setakat kepada rakyat tetapi kepada diri sendiri pun tak ada. Bersatu. Okey, rakan-rakan pemuda mungkin daripada armada bersatu yang bukan belah Madin lah, belah satu lagi. Dia orang macam mana sekarang? Adakah komplain-komplain dengan sebenarnya kalau bersatu, kalau kita nak beritahu adalah macam anak ayam yang kehilangan Ibu mak, dia. ibu dia. So diorang pun tak tahu nak ke mana arah mereka selepas ni. Sebenarnya saya bersimpati dengan rakan-rakan. So nak ambil dia orang masuk keadilan ke? Kalau nak masuk dialu-alukan, tetapi dengan syarat mereka kena dengan agenda Parti Keadilan Rakyat untuk rakyat dan juga untuk mereformasi sistem yang ada. Jadi dalam keadaan sekarang, okey, dia pun kehilangan ibunya, kan? Siapa ketua sekarang ni? Mungkin Datuk atau Perasan boleh jawab. Siapa ketua bersatu di Melaka ni sekarang ni? Sebenarnya sebelum ni ketua yang ada ni adalah Menteri Kereta Terbang, Pak Wan. Tetapi dia sendiri telah kalah di bahagiannya di Masjid Tanah. Kena jadi ketua kalau kalah. Dah kalah, so kita tengah tunggu pemilihan. Pada satu kalau berakhir mungkin Presiden boleh melantik ketua baru. Itu ketua secara lantikan, tapi natural leaders dia orang ada tak yang orang nampak sebagai yang macam kalau kita lah, mungkin Dato', mungkin Cikgu Rafi, mungkin you Perasan sebagainya. Tapi yang natural leaders dia orang yang you rasa boleh ke depan boleh menggugat kita ada ke? Yang you nampak? Pada saya kalau buat masa ni bersatu ni, kalau tu cakap seri dah tak ada. Seri dah tak ada. Sebab baru suara beranak tu belum kering lagi lah. Baru 2 tahun lebih tapi dah berpecah. Dah berpecah. Sebab bila parti baru lahir berpecah, orang dia dah tak ada dah. Ada ialah ramai yang jumpa saya yang berjawatan dalam bahagian jumpa untuk menyertai keadilan. Saya cakap syarat saya tak janjikan bulan dan bintang. You boleh ikut prinsip atau cara kerja keadilan, kita alu-alukan. Tapi kalau tak dapat apa-apa, jangan marah. Jangan marah, itu saja. Sebab kita kena faham perjuangan ni, kita nak pegang jawatan tu bukannya untuk kita nak set for life gaji semua tu. Betul. Tapi benda tu sepatutnya jadi satu agenda kita untuk nak membantu rakyat. Tapi pada apalah, sorry Suwandi, saya tengoklah. Alah, kalau kita fikir balik, keadilan ni pun daripada sepihan UMNO. Betul. Macam Datuk Seri, saya sendiri pun dulu ketua pemuda UMNO. Tapi kalau
hati itu dah hitam, dia susah nak berubah. Sebab Susah. UMNO ni dia tetap UMNO juga. Tak no. Walaupun dia masuk parti baik, tapi perkara jahat dia tak akan ubah. Tapi Datuk ubah lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si baik tak lawan cakap lawan. Betul, ramai juga daripada UMNO. Kita tak nafikan. Sejarah dulu kita tak boleh nak define dia berdasarkan apa yang berlaku dulu. Betul. Tapi apa dia sekarang dan sebelum ini, sama ada perubahan itu ada. Kita uji dia orang. Kadang-kadang yalah sejarah silam lah kan. Tapi apa yang dia sebelum ini yang dia berubah tu, dan kita nampak perubahan tersebut. Kita ambil contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi. Dia daripada UMNO. Tapi 20 lebih tahun ini kita tengok perubahan itu ada. Dia bawa perubahan itu. Okey, sekarang ini selain daripada UMNO, parti komponen Barisan Nasional lain apa yang kuat dekat Melaka? Sebenarnya dekat Melaka ni MCA kita setahu kita semua dah kalah kepada DAP. MIC pun telah kalah kepada DAP. Dan PAS setahu saya tidak lagi relevan di Melaka ini sebabkan Pesuruhjaya PAS sebelum sekarang telah menjadi penasihat agama kepada Ketua Menteri. So standard mereka sebagai pengurusi negeri sebuah parti adalah menjadi pegawai kepada Ketua Menteri. Sama level dengan you ya? Sama level dengan saya. So dia sebenarnya kalau PAS ni dianggapkan penting oleh UMNO, Pesuruhjaya PAS ni boleh diletakkan di tempat yang lebih penting. Tempat lebih penting kita ada Majlis Agama Islam Melaka, kita ada JAIM, kita ada Senator boleh dicadangkan, tetapi PAS ni tidak lagi relevan. Jadi okey, kita ambil kesimpulan petang ni. Terima kasih kepada yang menonton lah. Kesimpulan yang kita boleh simpulkan, pengkhianatan itu tidak membawa apa-apa kebaikan pun. The price that they have to pay adalah price yang terlalu sedikit, malah kos yang dia orang kena tanggung itu sebenarnya lebih besar. Bukan setakat kepada rakyat tetapi kepada diri mereka sendiri. Dan perjuangan yang mereka bawa selama ini sebenarnya adalah perjuangan yang memakan diri sendiri. Jadi jelas sebenarnya, telah jelas mereka yang berjuang atas dasar pangkat, jawatan, kedudukan, habuan dengan mereka yang benar-benar mahu berjuang. Sebab itu saya kata, ujian ini yang kita hadapi bila Sheraton ini sebenarnya adalah satu penyaring, saringan kepada siapa sebenarnya yang berjuang kerana berjuang ataupun berjuang kerana nak jadi beruang. Contohnya Cikgu Rafi cerita kan, dia bila YDP ramai orang nak tolong dia, orang nak ni nak tu. Bila dia tak jadi YDP, semua pergi, semua hilang. Masa tu kita kenal siapa kawan dan siapa lawan kita. Okey, secara konklusi Datuk, mungkin Datuk boleh konkludkan Bagi anak muda dulu. bagi anak muda, sila anak muda. Pesan. Secara kesimpulan Saudara Iswandi, terima kasih kerana memberikan peluang, dan kita daripada hikmah daripada langkah Sheraton dan juga pengkhianatan yang telah berlaku adalah setiap parti sama ada daripada DAP, Amanah ataupun Keadilan, kita dapat membersihkan orang-orang yang tidak setia bersama dengan kita, orang-orang yang tidak mempedulikan mandat rakyat, orang yang tidak mempedulikan nasib rakyat di bawah. Kita dapat membersihkan, kita dapat filtering proses ni kena dilakukan secara kerap, dan kita kena pastikan Pakatan Harapan maupun Keadilan agak kuat, dan agak kita tidak lagi menghadapi perulangan sejarah pelacur politik ini melompat masuk ke lawan kita. Selepas ini AMK sedia untuk menghadapi pilihan raya? Kita dari segi pendapat saya adalah mandat rakyat ni harus diberikan kepada rakyat untuk memilih semula siapakah kerajaan mereka. So untuk itu Angkatan Muda Keadilan Negeri Melaka sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Lalu ni. InsyaAllah. Sini Datuk. Okey. Saya buat kesimpulan sikit ya. Okey. Bila pengkhianatan berlaku, sebenarnya dia membuka ruang rakyat berfikir. Sebab PH ni bandar rakyat. PN ni sebenarnya kerajaan pintu belakang. Sebab rakyat kata-kata pada saya, kata-kata rakyat tak setuju. Sebab ni saya cerita berkisar di Melaka Okey. Bila kerajaan PH negeri memerintah, kita sediakan pampers percuma, kita dah nak masuk susu percuma, lepas tu parking kita buat Sabtu Ahad free percuma lah. PN pula buat Isnin Selasa, Sabtu Ahad bayar. Kita dah betul kan? Sebab kita sekarang ni
PN ni dia nak ambil nama, janji percuma. Hari Sabtu Ahad siapa yang datang shopping? Dia tak ada idea yang Tak ada idea. baru. Cuma dia buat cara tu, alah sembrono saja. Dia janji percuma dia kata. Okey, pada saya sekarang ni, saya berkeyakinan penuh. Bila berlaku pilihan raya sebenarnya, kemenangan tu di pihak kita. Sebab kita dah bagi madu dah pada rakyat. Rakyat dah rasa manis dia sikit. Bukan semua, Tak sikit. sempat. Tak sempat. Manislah yang rakyat dahagakan buat sekarang. Dia dah boleh beza. Sebab dulu kalau kita pemangkang pun kita boleh menang. Takkan kita dah merintah walaupun 20 bulan, kita dah bagi madu, takkan rakyat tak boleh nampak mana kaca, mana pemata. Sebab kita ni macam saya cakap tadi, UMNO dia tetap UMNO. Tapi kita wajah tak boleh ubah, tapi sikap kita boleh ubah. Sikap boleh ubah. Kita ni kita di pihak macam yang lain-lain yang masih ada dalam keadilan. Kita ni tak takut hilang jawatan. Tapi kita tak nak maruah kita dipelekehkan oleh ahli dan juga rakyat terbanyak. Jadi akhir sekali saya ucap terima kasih kepada saudara Iswandi. Walaupun pertama kali, tapi saya rasa semangat. Bila rasa seronok bila AB Live ni dilakukan. Jadi saya ingat pada akan datang benda ni dapat dilakukan. Ini sebagai maklumat pada rakyat di sekeliling. Okey. So terima kasih kepada Dato' Halim, kepada semua, insya-Allah macam kita dapati tadi. Kita di bagaimana bagi saya pergi Perlis, kita bercerita tentang pengkhianatan PAS, kita pergi pengkhianat-pengkhianat yang ada, peluang PAS, kita pergi Kedah, Bersatu dikhianat, kerajaan Kedah dikhianat oleh Bersatu, dikhianat oleh rakan-rakan yang komponen lain. Kita pergi Penang, walaupun tak ada pengkhianatan itu, ada juga sebenarnya Afif kan. Ada juga melompat kan. Dan kita pergi Melaka, kita cerita yang sama, tapi ujung dia macam saya kata, dia menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah kan. Menang belum tentu menang. Kenapa? Dia menang, dia jadi kerajaan, dia dapat jatuhkan kita. Tetapi sekarang lah. Dan kita main politik ni adalah satu jangka masa yang panjang. Dan pengkhianat ini orang akan sentiasa ingat. Si Kitol ditulis dalam sejarah sebagai pengkhianat, tak pernah lagi padam. Beratus tahun tak pernah lagi padam. Dan kita ulangi cerita itu, Datuk Seri ulangi di Kongres di Melaka. Saya berdiri depan Datuk Seri masa tu. Dia cerita si Kitol tu. Dia ulang di Melaka dan berlaku di Melaka. Sangat menarik. Allah kata itu satu macam the history in the making. Perancangan Allah Ta'ala. Perancangan Allah Ta'ala, the history in the making. Tuhan buka, dedahkan orang-orang ini di hadapan rakyat, di hadapan pengundi kita. Dan saya yakin, di samping keyakinan kita tadi, kita kena usaha. Kita kena buat kerja kita kena terus sebarkan video-video macam ni. Kalau kita ada live, insya-Allah Melaka pun akan buat live dia. Kita tengok lampu dah siap semua, kameraman kita pun ada kat belakang ni dengan orang-orang kita, insya-Allah. Saudara Man, Allah lupa nama tadi. Saudara Hanif membantu kita di belakang, insya-Allah. So terus siapa-siapa yang berada di Melaka, kita akan ada live nanti di Melaka untuk bersama dengan kru-kru kita ini. Kita buat live Melaka, kita pastikan kita gegarkan Melaka, kita hancurkan pengkhianat nasional, kita naikkan anak bangsa Pakatan Harapan. Yang penting kita lawan, tetap lawan. Okey, sekian, terima kasih.